A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah kita sambut tadabbur surah Al-Anfal ayat 64. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas. Ayat 62 ke? Oh, 61 lagi. Ayat 61. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in janahu lis-salmi fajnah wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Innahu huwas samiul alim. Maksudnya, dan sekiranya mereka condong untuk berdamai, makalah sahutlah permintaan mereka untuk berdamai dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Okay, pengajarannya pertama, Islam mengutamakan perdamaian. Daripada peperangan. Kerana daripada perdamaian itu terlalu banyak kebaikannya. Antaranya kerja dakwah boleh dilakukan dengan bebas dan aman. Yang kedua, daripada perdamaian juga tentera Islam boleh melakukan persiapan yang lebih baik untuk peperangan yang akan datang. Yang ketiga, sama ada berdamai ataupun berperang, wajib ke atas orang yang beriman, khususnya dalam peperangan, bertawakal sepenuhnya kepada Allah. Kerana Dia sahaja Maha mendengar apa sahaja
perancangan daripada musuh dan niat mereka. Ayat 62. Wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbakallah huwa allazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin. Maksudnya, dan sekiranya mereka ingin untuk menipu engkau, maka cukuplah bagi engkau Allah. Dialah yang akan menguatkan engkau dengan pertolongannya dan dengan orang-orang yang beriman. Pengajarannya, antara akhlak orang yang beriman ialah sentiasa menyahut seruan perdamaian walaupun daripada musuh, dan walaupun ada kemungkinan mereka akan ditipu. Kerana Islam adalah agama perdamaian. Yang kedua, sekiranya musuh berdamai dengan tujuan untuk menipu daya tentera Islam, maka cukuplah Allah bagi Rasulullah dan orang beriman sebagai penjaga dan penolongnya. Yang ketiga, Allah sentiasa menolong dan menguatkan tentera Islam, sama ada secara terus dengan memberi kemenangan atau melalui orang-orang yang beriman sendiri. Ayat 63. Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum innahu azizun hakim. Maksudnya, Allah telah menyatukan antara hati-hati mereka. Jikalau engkau menginfakkan apa sahaja yang di atas muka bumi, pasti engkau tidak dapat menyatukan antara hati-hati manusia. Akan tetapi Allah lah yang menyatukan di antara mereka. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Pengajarannya, pertama, antara faktor yang paling utama kemenangan tentera Islam ialah keimanan kepada Allah dan ikatan kasih sayang di antara mereka.
Yang kedua, hanya Allah sahaja yang berkuasa untuk menyatukan hati-hati manusia yang telah berpecah dan berbalah sekian lama. Dan manusia tidak akan mampu menyatukan hati manusia walaupun dibelanjakan segala emas dan perak, bahkan semua harta di dunia untuk menyatukan hati manusia. Pasti manusia tidak mampu melakukannya. Yang ketiga, untuk menyatukan hati-hati manusia yang berpecah, wajib kembali kepada Allah Azza wa Jalla melalui kitabnya Al-Quran dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, kehebatan Allah boleh menyatukan hati-hati manusia yang bergaduh dan berperang sekian lama kerana sifat Allah Azizun dan Hakimun. Okey, kita sambut tadabbur ayat seterusnya. Okey, ayat 64 ayat malam ni kaitan dengan ayat yang lepas. Kalau ayat yang lepas Allah bagi tahu, yarhamkallah, ayat 62 Allah bagi tahu apa? Wa in yakhda'uka fa inna wa in yakhda'uka wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbakallah. Kalau ayat 62 Allah kata sekiranya mereka iaitu musuh ingin menipu engkau, maka cukuplah Allah sebagai pelindung engkau. Okey, ayat ni terikat bila Allah akan melindungi Nabi. Bila ayyakhda'uka, bila mereka ada usaha nak menipu. Tapi ayat malam ni adalah umum. Ayat malam ni adalah umum. Dia bukan nampak macam berulang, tapi tidak. Kalau ayat 62 Allah akan menjadi cukup bagi Rasulullah sekiranya terikat, iaitu sekiranya mereka nak menipu engkau. Tapi ayat malam ni apa saja keadaan
Sama ada mereka nak menipu ke, tak nak menipu ke, maka Allah tetap cukup bagi engkau, dan ada penambahan, dan juga kepada orang yang beriman. Kita tadabbur. Ya ayyuha, wahai Nabi. Nabi ni daripada perkataan apa? An-naba. An-naba mana berita besar. Jadi kalau an-nabiyyu, pembawa berita besar. Apa berita besar? Tentang hari kiamat. Okey, Allah kata, wahai Nabi, hasbuka, cukuplah. Hasbu makna kafika, cukup. Ka bagi engkau, Allah. Apa makna Allah dah cukup bagi Nabi? Bila Allah dah cukup bagi Nabi, mana Nabi tak perlu apa-apa pun selain daripada Allah. Dan juga bermakna apa saja yang selain daripada Allah tidak akan mencukupkan manusia. Ada duit 1 bilion pun tak akan cukup. Ada pangkat paling tinggi pun tak akan mencukupi. Apa lagi? Memerintah satu dunia pun tak akan mencukupi. Tapi kalau ada Allah sahaja, cukup. Dia tak perlu selain pada itu. Okey. Jadi cukup bagi engkau Allah. Bila ni? Bila-bila masa. Kalau ayat 62 terikat, iaitu bila ada unsur penipuan. Jadi kalau kita perhati macam ayat ni berulang, sebenarnya tidak. Ayat 62 khusus bila kamu ditipu. Ayat ni adalah umum. Bila-bila masa Allah akan mencukupi engkau. Dan penambahannya waman, dan man, siapa, ittaba'aka, yang ikut engkau dari kalangan orang-orang beriman. Jadi dalam ayat ni Allah nak beritahu, Allah ni bukan sahaja cukup untuk Nabi, tapi Allah juga cukup untuk orang yang beriman. Maknanya, saya bagi contoh simple je supaya kita lebih faham. Kita pernah dengar tak kisah Ghulam ad-Da'wah? Pernah dengar tak? Ghulam mana budak dakwah yang berdakwah. Seorang budak yang berdakwah. Dan kisah ni berlaku sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah sebut dalam surah apa? Kisah budak berdakwah ni disebut dalam surah apa? Al-Baqarah ke Ali Imran? Ke surah Yasin? Ke surah Kahfi? Surah apa? Bukan. Al-Buruj. Was-sama'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud. Jadi sebab budak ni berdakwah, ramai masyarakat beriman hanya kerana seorang budak. Dan akhirnya yang beriman tu, apa yang raja yang zalim buat kepada mereka yang beriman tu? Raja menggali ukhdud, parit yang besar, kemudian an-nari zatil waqud, raja menyalakan parit yang besar dengan api yang marak. Kemudian raja memaksa mereka yang beriman disebabkan budak ni terjun ke dalam parit yang penuh dengan api, dan tidak ada seorang pun yang berundur, melainkan semua terjun dengan cepat. Sebab apa? Sebab mereka lebih takut api neraka Allah yang kekal daripada api dunia yang bersifat sementara. Kan? Tapi sebelum tu, raja yang zalim tangkap budak ni. Budak ni sangat-sangat menggerunkan raja dan satu kerajaan yang zalim. Walaupun dia hanya seorang budak, tidak ada NGO, tidak ada kawan-kawan, tidak ada tim.
dan tidak ada dana, tapi dia menggurungkan kerajaan. Sehingga raja tangkap dia, dan raja ugut dengan membunuh pertama siapa? Menteri yang beriman, disebabkan budak ni. Raja bunuh menteri itu supaya budak ni goyah, tapi dia tak takut. Kemudian tangkap pula guru dia rahib dan dibunuh, digergaji terbelah dua depan budak ni, supaya budak ni takut dan jangan buat kerja dakwah. Tapi budak ni tak takut. Kemudian ditangkap budak ni, bawa ke puncak gunung untuk dibunuh dengan tenteranya. Hanya bawa seorang budak kecil sahaja, umur lebih kurang 14 tahun. Tapi budak ni tak takut. Sebaliknya budak ni baca, budak ni tak ada senjata. Yang bawa dia tu tentera dengan senjata lengkap. Tapi budak ni bawa apa? Bawa apa? Hasbukallah. Allah cukup bagi budak ni. Dia hanya baca satu doa sahaja. Apa doanya? Kuat sikit. Kenapa takut je nak baca doa? Bila baca doa makan, lancar aja. Baca doa tu. Hasbi Allah. Bukan. Itu doa Nabi Ibrahim. Pernah tahu ke tak pernah tahu? Tak pernah tahu. Allahumma kfini. Allahumma kfini bima syi'ta. Pendek je doa dia. Allahumma kfini. Kalau hasbuka tu makna apa tadi? Kafika. Kafi makna mencukup, kifayah. Bagi orang beriman, Allah cukup. Kalau ada Allah, cukup. Walaupun lawan satu kerajaan, walaupun dia hanya seorang budak, tak ada apa-apa pun, tapi dia ada Allah. Maka dia baca doa ni, Allah makfini, ya Allah cukupkan aku bima syi'ta, mengikut kehendak engkau. Aku serah pada engkau. Macam mana engkau nak selamatkan aku serah pada engkau. Dan akhirnya tentera yang bawa budak ni jatuh daripada gunung, semua mati. Tengok, Allah mencukupi bagi budak ni. Kemudian budak ni balik semula ke istana, dan dibawa pula. Raja bawa budak ni dengan tentera dia, bawa ke tengah laut. Sampai tengah laut, budak ni dah dicampak di tengah laut. Maka budak ni hasbukallah. Dia tak ada apa-apa kecuali Allah sahaja. Dia baca doa yang sama, Allah makfini bima syi'ta. Cukup. Tak perlu tentera, tak perlu senjata, tak perlu kawal, tak perlu dana. Allah saja. Maka datang ombak besar dan semua tentera yang bawa dia tengah laut, semua terbalik dan mati lemah. Dia selamat. Walaupun dia budak, walaupun dia tengah laut, walaupun ombak yang besar. Siapa yang menyelamatkannya? Allah. Dan akhirnya dia balik ke istana, dan akhirnya dia yang mengajar raja bagaimana cara nak bunuh dia. Dia sanggup mati untuk apa? Untuk menyampaikan mesej dakwah kepada masyarakat. Korbankan nyawa untuk selamatkan orang. Boleh? Ini maksud. Allah cukup bagi engkau dan juga cukup bagi siapa ni? Kita kadang-kadang rasa tak cukup kan? Duit rasa tak cukup, walaupun dah banyak. Bahagia rasa tak cukup, ketenangan tak cukup. Apa punca? Apa punca? Siapa rasa semua urusan hidup dia cukup? Tak ada yang tak cukup. Duit dah rasa cukup, sikit pun cukup, banyak pun okey. Siapa yang rasa kehidupan dia semua cukup, semua okey? Angkat tangan. Siapa yang rasa tak pernah cukup? Oh, tak juga, cukup pun tak, tak cukup pun tak. Susah. Bila kita ada rasa tak cukup, Allah belum hasbi.
Allah belum hasbi. Sebagaimana Ibrahim AS, dia campak dalam api kan? Dia rasa Allah saja cukup, jadi dia tak heran. Masuk dalam api ke, nak tangkap ke, nak mati, aku tak heran. Sebab dia yakin Allah cukup dan Allah boleh selamatkan. Manusia tak boleh sejukkan api. Sebab tu bila malaikat nak datang tolong Nabi Ibrahim tolak. Dia kata, aku tak nak bantuan engkau. Sebab aku tahu engkau makhluk. Engkau tak boleh menyejukkan api. Aku sudah cukup Allah sebagai hasbi. Okey. Ustaz, hasbi itu termasuk tak nama Allah? Termasuk tak nama? Bukan. Hasbi bukan nama Allah. Hasbi makna cukup. Cukuplah. Cukup. Daripada kifayah. Fardu kifayah makna apa? Fardu yang bila sekumpulan dah buat, cukup. Yang lain tak payah buat. Okey? Dan sekarang macam mana cara kita nak jadikan hidup kita cukup dengan Allah aja? Yang tak ada, yang lain pun tak ada masalah. Macam mana caranya? Apa dia? Satu, syarat dia mesti ikut Rasul. Allah sebut ni, siapa yang Allah juga cukup bagi mereka. Satu, orang yang ikut engkau. Yang kedua dalam ayat ni juga mukminin. Tengok tadabbur. Dalam satu ayat Allah beritahu cukup dua syarat ni dapat hasilnya, iaitu hasbi Allah. Maknanya kalau kita sentiasa ada rasa tak cukup kan, rasa tak puas, ceklah diri kita ikut tak Nabi sepenuhnya ataupun separuh-separuh. Ataupun kita mungkin dah ikut Nabi sepenuhnya tapi keimanan kita tak kuat. Sekejap beriman, sekejap tak. Sekejap iman naik, sekejap iman merudun. Okey. Dua syarat ni je. Okey. Kita pergi pada ayat seterusnya. Ya ayuhan Nabi, wahai Haridi. Haridi apa dia? Tahrid, iaitu galakkan, dorongkan, rangsangkan, dorongkan. Al-mu'minin, orang-orang beriman. Dorongkan orang beriman untuk apa ni? Alal qital, untuk qital, berperang. Allah perintah kepada Nabi apa dia? Galakkan, dorongkan, bagi semangat kepada orang beriman supaya apa? Berperang. Bila Allah suruh Nabi dorongkan, berperang ni wajib ke sunat? Wajib. Kalau wajib, kenapa kena dorongkan? Ada tak ayat dorongkan orang beriman supaya solat? Tak ada kan? Ada ke tak ada? Tak ada. Allah sebut terus wa aqimus solat kan? Tak ada dorongkan orang beriman supaya mendirikan solat. Tapi bila berperang ada ayat, wahai Nabi, dorongkan, galakkan, rangsangkan orang beriman supaya berperang. Kenapa? Kenapa? Sebab nafsu manusia tak suka berperang. Cuba buka surah Al-Baqarah ayat 257 ke? Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Okey. Surah Al-Baqarah ayat 216. Cuba kita tadabbur. Kutiba, telah diwajibkan alaikum, ke atas kamu, al-qital, peperangan. Peperangan diwajibkan.
wa huwa kurhun lakum, dan peperangan itu kurhun daripada makruh. Makruh ni benda yang dibenci. Betul tak? Kurhun benda yang dibenci. Betul. Tapi ada orang yang makruh dia lagi suka. Apa dia? Rokok lah. Okey. Peperangan tu satu benda yang dibenci bagi kamu. Jadi boleh tak kita benci untuk berperang? Boleh ke tak boleh? Boleh lah. Ini Allah nak bagi tu, ia adalah satu benda yang dibenci, satu fitrah. Sebab tu ayat sebelum ni dorongkan. Sebab orang beriman tak suka berperang. Siapa suka berperang? Bila berperang, sama ada cedera ataupun mati. Dan Allah bagi dorongan, wa asa an takrahu syai'an. Moga apa yang kamu benci ia adalah baik untuk kamu. Berperang ni kamu benci, tapi sebenarnya baik tak? Baik. Antara kebaikan berperang apa dia? Terus mati syahid. Selain daripada itu, dengan sebab ada peperangan, Islam tersebar seluruh dunia. Kalau tak ada peperangan, Islam tak terhalang. Disekat di sana, disekat di sini, akhirnya mungkin Islam tak sampai kepada kita. Dan wa asa an tuhibbu syai'an, dan moga yang kamu suka ia adalah buruk. Contohnya peperangan, kita tak suka, kita suka berehat, suka tak nak pergi berperang, tapi sebenarnya tak baik, menyebabkan Islam lemah, Islam dipandang hina, dan akhirnya mungkin anak cucu kita terkeluar daripada Islam. Kemudian Allah beritahu, kenapa ada yang kamu suka sebenarnya baik, dan ada yang kamu benci sebenarnya buruk. Kenapa? Sebab Allah ya'lamu, Allah tahu dan kamu tak tahu. Ini akidah orang beriman. Di sini ada akidah. Apa akidahnya? Allah kata, Allah tahu, kamu tak tahu. Apa akidahnya? Bila kita tak tahu, kewajipan kita serah diri pada orang yang tahu. Betul? Jangan tak tahu tapi buat macam tahu. Itu dia panggil apa dia? Pekat badak. Ataupun jahil murakab. Dah tahu tapi buat macam Allah kata, kamu tak tahu. Bila tak tahu, jangan benci semua benda yang kamu benci. Ada yang kamu benci, mungkin baik. Ada yang kamu suka, mungkin tak baik. Macam mana kamu nak tahu? Serah pada Allah. Okay? Sebab itulah ada seorang ulama, dia kata, bila aku minta sesuatu Allah bagi, aku bersyukur sekali. Tapi bila aku minta sesuatu Allah tak bagi, aku bersyukur 2 kali. Bila aku minta Allah tak bagi, aku bersyukur 2 kali. Double. Pasal apa? Sebab yang Allah bagi tu yang aku nak. Belum tentu baik. Yang Allah tak bagi, yang Allah nak, aku mesti double bersyukur. Boleh faham? Okey. Kita pergi pada ayat seterusnya. Ada ayat seterusnya. Nak keluar macam mana? Okey. Wahai Nabi, galakkan orang beriman perang. Sekiranya yakun adalah minkum, dari kamu, ishruna 20, sabirun yang sabar, yaghlibu
mereka akan mengalahkan ataupun mengatasi. Mi'ataini 200. Allah nak begitu, ni peringkat awal dalam peperangan, iaitu orang beriman 20 lawan 200 ataupun 1 lawan 10, kan? Makna orang tentera Islam seorang dia kena lawan 10 musuh. Tapi syarat, di mana kekuatan orang Islam tu? Dia boleh 1 lawan 10. Apa kekuatannya? Allah beritahu ni, sabirun. Bila ada sifat sabar, dia akan dapat kekuatan yang luar biasa, sehingga seorang boleh mengalahkan 10. Kita boleh tak lawan 1 lawan 10? Tak boleh kan? Tak pernah. 1 lawan 1 pun belum pernah, kan? Okey. Kemudian wa'in, dan sekiranya yakun adalah minkum, dari kamu, mi'atun 100, yaghlibuna, boleh mengalahkan, alfan 1000, minal ladzina kafaru, dari orang-orang kafir. Betul kan? 1 lawan 10, 20 lawan 200, iaitu 100 lawan 1000. Ini kekuatan tentera Islam. Jadi Allah nak begitu, ini peringkat awal lah. Kekuatan tentera Islam bukan bergantung pada bilangan, dan kelebihan bilangan musuh bukan menentukan dia mesti menang. Kekuatan tentera Islam asasnya pada beriman dan sabar. Sebagaimana dalam peperangan Badar, 300 mengalahkan 1000. Okey. Kenapa ni bilangan tentera musuh, tengok dia semakin meningkat tak? Kalau angka tentera Islam meningkat, dia lagi besar, nampak kan? 1, 10, 20 jadi 200. Kalau 100, 1000. Tapi orang Islam yang 100 masih boleh mengalahkan 1000. Kenapa? Apa sebabnya? Bagi pihak orang Islam, dia beriman dan sabar. Bagi pihak musuh, kenapa mereka lemah walaupun bilangan ramai? Allah beritahu sebabnya. Bi'annahum, bahawa sesungguhnya mereka kaum, satu kaum, la yafqahun, tidak, apa dia tidak yafqahun? Tidak mengerti apa ni? Tidak faham, tidak mengerti. Yang sebenar yafqahun lebih mendalam daripada ya'lamun. Tafaqquh fi din, kan? Allah tak sebut orang kafir ni walaupun bilangan besar tapi takut, penakut dan kalah. Sebabnya mereka tidak faham. Tak faham apa? Allah tak sebut dalam ayat ni. Tak faham apa? Mereka tak kenal Allah. Asasnya ialah kejahilan manusia, asasnya ialah tidak kenal Allah. Orang beriman jadi hebat, beriman dan sabar sebab apa? Mereka yafqahun, mereka kenal Allah. Sebab tu orang beriman bila berperang dia nak apa? Pertama dia nak syahid. Syahid tu makna dia akan masuk syurga dan kekal abadi. Siapa yang cakap? Allah. Bila dia kenal Allah, dia yakin pada janji Allah,
dia berperang sanggup mati. Tapi orang kafir, dia tak kenal Allah, maka dia berperang untuk apa? Untuk hidup ke untuk mati? Untuk hidup. Kenapa untuk hidup? Sebab bagi mereka dunia adalah segala-galanya. Sebab dia tidak kenal Allah, dia tidak kenal akhirat. Apa? Ini asas kejahilan manusia, menyebabkan manusia terlepas syurga. Sebab jahil tentang Tuhan, jahil tentang balasan akhirat, jahil tentang syurga. Dan sebab itu kita biasa dengar hadis Rasulullah SAW, bila Allah nak orang tu jadi baik, apa yang Allah bagi? Allah bagi apa? Cuba baca hadis tu. Jawapan dah betul. Cuba baca hadis. Cuba baca. Cuba baca. Sebab saya tanya hadis ni sebab dia belajar lama ni, tahun ketiga dah. Siapa ingat? Adam ingat? Untuk ingat? Saya mula, sebab biasa pelajar kalau dia tak boleh mula je, dia boleh sambung je. Waman Man okey, sambung. Mayuridu. Sambung lagi. Itu macam tembak je. Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din. Cuba terjemah. Man, siapa? Yuridillah, siapa yang Allah nak. Bihi, dengannya, dengan orang ni. Siapa yang Allah nak dengan orang ni, nak apa? Khaira. Allah nak kebaikan pada dia. Apa yang Allah bagi? Yufaqihu ni, yafqahun. Allah bagi dia kefahaman yang mendalam tentang apa? Agama, bukan pasal dunia. Bila dia kena Allah, dia kena agama, dia kena akhirat, matlamat hidup jelas. Dia tak akan buang masa. Macam budak tadi lah, gulamun dakwah kan. Dunia nampak macam terlepas, tapi dijamin syurga yang kekal abadi. Inilah punca. Punca orang kafir sesat sebab la yafqahun. Bahkan punca orang Islam ramai juga tersasar sebab la yafqahun. Dan di sini juga Allah nak beritahu punca utama orang beriman berperang sebab mereka kena Allah. Kalau mereka dah kena Allah, mereka akan sanggup korbankan walaupun nyawa. Cuba buka hadis tu. Hadis ni menghuraikan ayat yang kita tadi buat tadi. Allah perintah Nabi supaya apa? Dorongkan orang beriman supaya berperang. Antara contohnya hadis ni. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah berkata, intalaqa. Apa makna intalaqa? Telah pergi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu, dan sahabatnya, hatta, sehingga sabaku, sehingga Nabi dan para sahabat sabaku mendahului musyrikin, orang-orang musyrikin, ila Badar. Ini kisah dalam peperangan Badar. Jadi Nabi dan sahabat keluar sehingga mereka ni mendahului, iaitu sampai dahulu di Badar sebelum orang musyrikin. Waja'al musyrikun, lepas tu datanglah orang musyrikun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabdalah Rasulullah SAW kepada para sahabat. Ini maksud haridi, dorongkan, rangsangkan. Qumu apa dia? Bangunlah ila jannatin, kepada syurga. Arduha, yang luasnya as-samawatu wal ard,
yang luasnya seluas langit dan bumi. Ini kalau orang tanya macam mana Nabi mendorong para sahabat untuk berperang, antaranya bagi tawaran, lepas mati dapat apa? Dapat apa ni? Surga. Mungkin surga aja, maka tambah satu lagi. Surganya berapa ekar? Berapa ekar? Seluas langit dan bumi. Rumah kita berapa ekar? Bukan berapa ekar, berapa kaki. Itu pun nak dapat berpuluh tahun kan. Lepas tu besar sikit, tiba-tiba kena roboh kan. Qal na'am. Yaqulu, bila sahabat mendengar tawaran Nabi tu, berperang ni, dia tak nampak mati. Dia dapat apa? Surga dan seluas langit dan bumi. Manusia kalau ditawarkan, kalau kamu bekerja ni akan dapat satu banglo yang sangat luas, ada 20 bilik dan tarasnya ada 200 ekar. Tapi syarat kena buat ni. Manusia akan buat tak? Buat. Yang ni berapa banglo ni? Dan berapa ekar ni? Maka sahut seorang sahabat, Umair bin Al-Hammam. Ingat nama ni, Umair bin Al-Hammam Al-Ansari, orang Ansar. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, jannatun, surga, arduha, yang luasnya seluas langit dan bumi. Dia tanya soalan, betul ke ni? Macam tak percaya je. Maka Nabi jawab, na'am, ya. Maka kata lelaki ni, kata Umair, bakhin. Apa mana bakhin? Bakhin kata-kata Arab yang dikatakan bila dia yakin pada sesuatu dan benda tu menakjubkan. Kalau nak terjemah saya tak tahu sebab bahasa Melayu tak ada. Kalau bila dia tanya betul tak surga ni seluas langit dan bumi, Nabi kata ya. Biasa kita jawab apa? Wow. Lebih kurang contohlah. Wow. Maka lalu berkata Rasulullah SAW, ma yahmiluka ala qawlika. Nabi bertanya, Umair, apa yang mendorong engkau untuk berkata bakhin? Sama, wow. Apa sebab kamu cakap macam tu? Maka kata Umair, la wallahi, tidak, demi Allah ya Rasulullah, aku tak ucap bakhin wahai Rasulullah, illa melainkan raja'atan, melainkan dengan harapan an akuna min ahliha, dengan harapan aku menjadi ahli surga yang seluas langit dan bumi. Itu je aku nak. Dia tak nampak dah mati ke cedera, tak nampak dah. Maka apa kata Rasulullah SAW? Qala fa innaka, maka sesungguhnya engkau min ahliha, engkau daripada ahli surga tu. Bila Nabi cakap, benar tak? Benar. Lalu Umair fa akhraja tamaratin. Fa akhraja, dia keluarkan tamarat. Tamar, kurma. Dia mengeluarkan kurma min qaranihi, daripada bekasnya. Fa ja'ala ya'kulu, dia pun makan. Summa qal, kemudian dia berkata, lain ana sekiranya aku huyitu, kalau aku hidup, hatta akula tamarati hazi, kalau aku hidup dan aku makan semua kurma ni, innaha lahayatun tawilah, ia satu kehidupan yang panjang. Faham tak? Katalah ada 10 biji kurma kan, kalau aku nak makan semua ni, lama ni. Yang aku akan dapat ni, kalau aku mati syahid sekarang, aku dapat apa? Surga seluas langit dan bumi. Takkan aku nak habiskan kurma yang 10 biji ni? Faham tak? Qal, maka dia pun berkata, farama, dia pun campak, bima kana ma'ahu minat tamar, yang baki kurma kat tangan dia campak. Semua qatalahum, kemudian Umair ni terus pergi berperang dengan musyrikin hatta qutila, sehingga dia mati syahid. Boleh faham? Ini maksud Nabi galakkan, pergi berperang, bukan pergi berperang, pergi untuk dapatkan syurga seluas langit dan bumi. Dan sahabat ini yang maksud tadi, yafqahun, Nabi dan para sahabat orang yang sangat kenal Tuhan, sangat cinta Allah dan sangat cintakan akhirat. Bila sebut akhirat, kematian tu bagi mereka ringan.
Berbalik dengan orang kafir la yafqahun. Sangat jahil tentang Allah, sangat jahil tentang tawaran Allah. Sebab tu mereka berperang untuk hidup. Kalau mereka tahu mati, mereka akan cabut lari. Okey? Kenapa dia campak kurma ni? Kalau dia makan habis tu tak lama kan? Dan mungkin pula kurma ni, kurma ajwa ni RM70 sekilo kan? Kenapa campak? Ha? Apa dia? Tak sabar? Yalah, kalau makan kurma pun dapat, masuk syurga pun dapat. Ha? Lambat. Kan orang mati syahid, kalau mati pukul 5, roh dia bila akan masuk syurga? Roh dia pukul 5 tepat. Kalau nak habis kurma ni mungkin 5 minit. 5 minit lambat. Oh, satu benda yang kita kalau dah lama bina rumah, banglo besar kan, dah siap semua dapat kunci. Pukul 5 dapat kunci. Bila nak masuk? Dah 20 tahun tunggu kan? Tak sempat makan. Makan dulu, tak apa. Kemudian itu rumah kat dunia. Inilah keyakinan para sahabat tentang janji Allah dan Rasul. Sebab tu Islam dahulu kuat. Sebab tu Islam menang. Sebab tu Islam tersebar. Kenapa? Sebab Nabi dah sahabat korbankan nyawa untuk tegakkan Islam. Tapi sekarang terbalik. Korbankan Islam untuk tembolok. Kan? Okey. Ini penting ni. Dan ini dalam peperangan. Siapa yang tak nak pergi berperang, makna apa? Dia tak kenal Tuhan. Maka dalam konteks kita sekarang tak ada peperangan. Maka apa kewajipan kita? Berdakwah. Saya nak beritahu, siapa yang tak nak berdakwah sebenarnya dia tak kenal Tuhan. Kalau berperang pun wajib berdakwah, wajib. Allah kata, ya ayuhan nabi jahidil kufar wal munafiqin. Wahai Nabi, berjihadlah dengan orang kafir dan orang munafik. Waghluz alaihim, dan berkeras dengan mereka. Sekarang kita tak ada orang kafir nak berperang kan? Tapi kita ada orang munafik. Betul? Yang menyebarkan benda-benda mengarut tapi guna nama Islam. Dan juga kita ada orang-orang jahil. Kita boleh sebarkan Islam. Siapa yang tak sebarkan Islam, dia ada penyakit la yafqahun. Dia tak kenal tawaran yang Allah sediakan untuk orang yang menyampaikan ilmu. Dia tak kenal ganjaran yang Allah sediakan untuk orang yang berdakwah. Sebab tu dia leka dengan mata'ud dunia, keseronokan dunia. Okey. Yang tadi Allah wajibkan orang Islam satu lawan 10. Berat ni. Orang Islam harus berat. Kalau 10 lawan 100. Kalau 100 lawan 1000. Ni, teruk ni. Kan? Dia orang beriman rasa berat. Maka ayat yang akan datang ni, ayat yang benar membatalkan, menasahkan ayat yang lepas. Sebab itulah antara bukti dalil ada nasikh dan mansuh dalam Quran. Ada ayat kekal tapi hukum dia dibatalkan, tapi ayat tu kekal. Contoh apa dia? Ayat yang lepas 1 lawan 10, 10 lawan 100, 100 lawan 1000. Tapi ayat 66 ni membatalkan hukum ni. Sebab ini lebih orang beriman dia rasa terbeban. Ialah nak lawan 100, nak lawan 1000. Maka Allah kata al-an, sekarang. Al-an, sekarang. Khaffafa. Apa makna khaffafa? Dia Allah telah meringankan. Fi'il madhi, telah meringankan. Dia ada, kalau kita belajar tajwid kan, ada berat, ada ringan kan. Berat apa dia? Bahasa Arab tu
dalam istilah tajwid? Ha? Siapa yang guru tajwid sini? Mesti tak nak mengaku ni, ha? Contoh waladhdallin. Dia dah panggil mat apa ni? Waladhdallin. Oh, tak tahu. Nampak macam dah tamat kelas tajwid, ha? Ha? Majais Munfasil. Okey, kalau alif lam mim, alif lam mim, mad lazim kalimi musaqqal, kan? Lam ada sabdu, kan? Berat. Bila berat ada sabdu dia panggil musaqqal. Tapi kalau yasin, yasin, ma lazim kalimi mukhaffaf. Pernah dengar ke tak? Pernah? Pernah, kan? Tuh. Jadi yasin tak ada sabdu, ringan je bahasa yasin. Dipanggil ma lazim kalimi mukhaffaf. Mukhaffaf tu makna ringan. Okey, sekarang Allah telah meringankan ankum, dari kamu. Wa alima, dan dia mengetahui. Dia mengetahui. Sebab apa Allah meringankan hukum tadi? Yang 1 lawan 10, 10 lawan 100, 100 lawan 1000. Allah telah meringankan. Sebab apa? Sebab Allah tahu anna fikum, sesungguhnya fikum, pada kalangan kamu ada yang dhaif, dha'fan, ada yang lemah. Tak boleh nak lawan. 1 lawan 10 tak boleh. Tak cukup tangan. Maka Allah pun ringankan. Bila Allah ringankan, makna apa ni? Hukum ni 1 lawan 10, sunat ke wajib? Sunat ke wajib ni? Maksud dia, kalau kamu 1 lawan 10, kamu tak boleh lari. Tapi kalau musuh ada sebelah orang, kamu boleh lari. Sebab apa? Syarat 10 je. Bila sebelah di luar kemampuan kamu nak lari, silakan. Tapi kalau musuh 10 dan ke bawah, haram kamu lari. Sebab tu Allah kata ringankan, menunjukkan bilangnya adalah hukumnya wajib. Jadi bila wajib, orang Islam rasa terbeban, maka datanglah ayat ni, Allah meringankan. Sebab Allah tahu kamu ada yang kamu dha'fa, lemah. Okey, sekarang berapa bilangannya? Fa'in, maka sekiranya yakun adalah minkum, dari kalangan kamu, mi'atun, 100, sabirah, yang sabar. Subhanallah. Allah ikatkan sabar. Peperangan, kalau dalam keadaan biasa pun benda yang paling penting sabar. Apatah lagi dalam peperangan, kan? Wallahu ma'as sabirin. Kenapa? Dalam peperangan lagi kena sabar. Kenapa? Sebab tengok orang kat depan mati, tumbang, kan? Ada seorang kena potong tangan, ada seorang kena, kemungkinan besar kita akan lari. Maka Allah letak syarat utama berperang ialah sabar. Allah kata 100 boleh mengalahkan mi'ataini, 200. Mana sekarang berapa dah? 1, 2. Kalau 10, 20. Kalau 100, okey, kan? Okey sikit, ya? 100 boleh mengalahkan 200. Yang tadi 100
1000. Wa in yakun, dan sekiranya adalah minkum, dari kalangan kamu, alfun, 1000. Alfun 1000. Alfun dah jadi bahasa Melayu, cuma ditukar baris je. Apa dia? Alah baru kan? Alah baru. Alah baru itu makna setiap kali 1000 tahun. Alfun yaghlibu, mengalahkan, alfaini, 2000. Dengan izin Allah. Allah ikatkan dengan izin Allah. Kenapa Allah sebut dengan izin Allah? Supaya tentera Islam jangan tertipu dengan kekuatan sendiri. Kamu walaupun bilangan dah kurang, kamu boleh menangkan. Bukan sebab bilangan kurang, tapi sebab dengan izin Allah. Dan wallahu, Allah bersama orang-orang yang sabar. Cuba perhati, mi'atun Allah sebut, kalau 100 sabiratun Allah sebut sifatnya sabar, maka boleh mengalahkan 200. Dan sekiranya kamu 1000, Allah sebut tak 1000 yang sabar? Tak. Sama juga ayat 10 ni. Kata ahli tafsir, sebab tak perlu disebut, sebab yang pertama dah memberi isyarat, yang kedua pun sifatnya mesti sama, iaitu sabar. Jadi Quran macam tu, bila dah boleh difahami, Quran tu tak sebut dah. Okey, sekarang Allah kata wallahu ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Sepatut ayat ni macam ni, wallahu ma'akum. Kan Allah bercakap dengan orang beriman ni, kamu macam ni, kamu macam ni kan. Last kali ayat, Allah bersama kamu lah. Tapi Allah tak kata kamu. Allah kata Allah bersama sabirin. Apa pengajarannya? Allah nak tekankan, kalau Allah kata Allah bersama kamu, maka kita akan faham Allah bersama mereka yang terlibat dalam peperangan sahaja. Tapi kalau Allah kata Allah bersama orang yang sabar, luas tak? Siapa saja yang sabar, di mana-mana saja, walaupun dekat dalam peperangan, Allah tetap bersama kamu. Satu. Yang kedua, Allah nak begitu, Allah bersama orang yang sabar sebab apa? Sebab sabar, bukan sebab mesti dalam peperangan. Jadi Allah nak begitu, kalau kamu nak Allah bersama kamu, apa patut kamu buat? Sabar, sabar. Kita pernah dengar tak ayat yang Allah kata Allah bersama orang yang salat? Pernah tak jumpa dalam Quran, dalam ribu ayat? Tak pernah. Betul kan ni? Dah check semua dah? Tak ada kan? Allah bersama orang yang puasa, ada tak? Tak ada. Allah bersama orang yang buat umrah, tak ada. Allah bersama orang yang bersedekah, ada? Tak ada. Tapi kita akan jumpa banyak Allah bersama, ataupun Allah bersama muhsinin. Kenapa Allah tak sebut Allah bersama orang yang solat? Solat dengan sabar mana lebih utama? Sabar ke solat? Tapi rukun Islam ada tak sabar? Tak ada. Solat ada tak rukun Islam? Jadi mana lebih utama, solat ke sabar? Kalau sabar utama, kenapa tak masuk dalam rukun Islam? Jadi 6 rukun. Semua nak buat 5 rukun Islam kena sabar. Dan kalau Allah jadikan rukun Islam salah satu sabar, apa jadi? Ramai Islam dah tempang. Betul tak? Solat okey lagi, haji okey lagi, umrah okey lagi, tapi bab sabar tempang. Ke laut. Jauhnya terus ke laut dah.
Dan sebab sabar susahlah Allah bagi ganjaran yang sangat besar. Okey, saya nak ulas sikit pasal ayat tadi, la yafqahun, orang tak faham. Orang kafir ni apa sebab utama mereka tak faham? Ialah kenapa? Mereka tak faham, mana mereka tak kenal Allah lah. Apa puncanya? Satu je, mereka tak nak berfikir. Mereka banyak bergantung pada benda yang nampak. Yang nampak mereka percaya, yang tak nampak mereka tak nak berfikir. Tadi ada abang ipar saya meninggal. Jadi masa solat jenazah tu, anak dia jadi imam. Lepas anak dia jadi imam, okeylah, habis bagi salam, terus. Tapi tiba-tiba ada seorang profesor, doktor. Saya pun terkejut. Dia seorang berilmu kan. Lepas anak saudara saya jadi imam, dia pun terus sambut Al-Fatihah. Lepas tu 3 kul. Lepas tu baca doa lagi. Last sekali apa dah? Apa anda kata pada mayat ini? Baik. 3 kali. Saya kata apa hari ni? Profesor, doktor kan? Paling-paling kurang dia fikir apa dah? Dia fikir aku mesti buat amalan yang terbaik supaya Allah terima, betul tak? Dan tak mungkin amalan aku terbaik melainkan sama dengan Rasulullah. Tanya dulu Nabi buat tak? Paling kurang tanya, berfikir, betul tak? Lepas tu tanya pula solat, apa anda kata dengan, siapa suruh tanya? Siapa suruh tanya? Nabi pernah tak tanya lepas solat jenazah, apa anda kata pada mayat ini? Baik. Kalau mayat tu jahat, tak kena kata jahat. Dia akan jadi orang munafik kan, berpura-pura. Bukan sunnah Nabi. Jadi kalau kamu belajar sampai ke Azhar, sampai PhD, benda macam tu simple pun tak boleh nak berfikir, macam mana kamu nak ubah orang? Betul tak? Ya Allah, sedih. Simple je. Sebab tu Allah guna perkataan la yafqahun. Bila tak mendalami, tak menggunakan akal, dia akan buat benda yang tak masuk akal. Kan? Okey. Cukup Dan alhamdulillah, masa saya kat kubur tadi, dia minta saya bagi tazkirah. Spontan. Saya pun bagi tazkirah. Dengan sebab saya bagi tazkirah, tak ada dah yang lain. Bersurai lepas tu. Alhamdulillah. Jadi tazkirah saya tu penyelamat. Alhamdulillah. Saya fikir nak tolak, tapi mungkin sebab saya bagi ni, terhalang benda yang lain. Okey, kita baca sikit buku 62 Amalan Pembuka Pintu Surga. Okey, yang 44 kan? Sebab 44 ni, hadis ni saya belum study, jadi kita tangguh besok. Kita tangguh besok insya-Allah. InsyaAllah kita sambung kelas tadabbur kita pada malam besok. Dan kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Kelas kita jumpa juga pagi besok kelas hadis arba'in 40 yang disampaikan oleh insya-Allah oleh Ustaz Usama insya-Allah pukul 10.30 pagi. Kemudian malam tadabbur surah Al-Anfal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab Allah tarqa jinanahu wa tanal 'azim.